أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah di dalam masjid, dan kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam majlis pengajian, dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita semua akan dibukakan dengan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan asbab daripada majlis ta'lim ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diangkat segala bala, ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua terjaga daripada segala bala dan juga daripada segala yang tidak diingini berlaku atas kita. Barakah dengan majlis ta'lim. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi penafsiran kita pada suratul Fatihah. InsyaAllah kita sambung lagi, iaitulah pada ayat yang keempat, insyaAllah. Dan kita harap lepas ni tak ada lagi lah orang kata apa, at-tawaqquf, lockdown sekali lagi. No, insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka dia kata ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, dia kata
artinya yang mempunyai, yakni yang berkuasa, dia kata, pada hari pembalasan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang mana sebelum ni kita dah tafsirkan pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dia beritahu Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang Maha Pemurah dan dialah yang Maha Mengasihani. Tentu sedikit ulangan, kok lupa, no? Sebab sebelum ni kita dah kena lockdown, kemudian ada yang kena swab pula lagi. No. Nanti takut-takut nanti dia terlupa. Tuan-tuan, pada ayat yang ketiga tu kita dah tafsirkan sebelum ni, yang mana Allah Ta'ala kata Ar-Rahmani, maka dialah yang Maha Pemurah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama dia tafsirkan bahawa sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dia meliputi akan seluruh daripada makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sendiri pun, mereka dapat menikmati akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan tuan-tuan, kadang-kadang orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik apa yang mereka dapatkan berbanding dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi itu hanya sekadar pada istilah sahaja. Maknanya kita katakan tadi, kadang-kadang ada orang yang dia syirik dengan Allah, nikmat yang dia dapatkan jauh lebih baik daripada kita. Tuan-tuan, yang tu hanya sekadar istilah sahaja. Walaupun benda yang mereka dapatkan itu jauh lebih baik daripada kita, tuan-tuan, tapi benda yang mereka dapat itu tidak diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita sebut barakah ini, makna daripada barakah ziyadatul khair min Allah, iaitulah bertambahnya kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kadang-kadang benda yang kita dapat tu sikit, tapi kerana dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sikit itu adalah satu kebaikan untuk kita. Dia bukan kira pada banyak ataupun sikit, tapi dia dikira keberkatan, baiknya benda itu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita buat pertimbangan, tuan-tuan, banyak sikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia sebut wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala itu dia mengetahui sedangkan kamu tak tahu apa-apa. Tuan-tuan, memanglah dalam perkiraan manusia, hak yang banyak itu jauh lebih bagus daripada hak yang sikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kata Allah, kamu benci akan sesuatu perkara, tapi sebenarnya perkara itu adalah baik buat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, asa an tuhibbu syai'a. Kadang-kadang kamu suka kepada satu-satu perkara, wa huwa kurhul lakum. Tapi ketahuilah, perkara tu kadang-kadang tak elok,
dia tak bagus untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, dan Allah lah yang maha mengetahui sedang kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kerana itu kita minta segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dia adalah pemberian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana ada satu orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya adalah Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Abi Syuja' pengarang kepada kitab Al-Iqna', kitab fiqh. Tuan-tuan, Al-Imam Abi Syuja'. Tuan-tuan, Imam Abi Syuja' ni kerana dia diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada kesihatan dia. Tuan-tuan, umur dia sampai 160 tahun. Tuan-tuan, umur dia walaupun dah sampai kepada 160 tahun, tapi masih lagi boleh beribadat dengan Allah dengan baik. Telinga dia masih lagi boleh mendengar dengan baik. Mata dia masih lagi boleh mendengar masih lagi boleh melihat dengan baik. Tuan-tuan, sedangkan umur dia dah 160 tahun. Ni Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bila orang tanya dengan dia, wahai imam, macam mana kamu boleh mendapatkan pendengaran yang baik sedangkan umur kamu dah tua dah, lanjut dah usia? Macam mana penglihatan kamu boleh tajam lagi sedangkan kamu dah tua? Tuan-tuan, yang paling mengagumkan lagi, Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, hampir pada setiap malam, ni di akhir-akhir daripada umur dia, tuan-tuan, hampir pada setiap malam dia boleh bangun bertahajud, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, kita yang masih lagi kuat, masih lagi gagah ni pun tak mampu, tuan-tuan, nak bangkit pada tengah malam bertahajud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abi Syuja', umur dia dah 160 tahun, umur dia panjang. Kemudian bila dia dah sampai kepada akhir umur dia, tuan-tuan, masih lagi boleh bertahajud pada tengah-tengah malam. Orang tanya dengan dia, macam mana imam kamu boleh dapatkan kesihatan yang hebat macam ni? Tuan-tuan, kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, kerana di waktu muda, masa aku gagah lagi, masa aku sihat lagi, aku gunakan kesihatan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya bila aku dah tua ni, bila aku tak larat, maka aku dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana pendengaran aku ni dah tak berapa nak dengar dah, maka pendengaran ni dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan anggota tubuh badan dia hak yang lain. Tuan-tuan nampak tak macam mana satu orang yang dia diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh badan tu walaupun dah tua dah, tuan-tuan, tapi dia masih lagi gagah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian rahmannya Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dialah yang amat-amat mengasihani, yang maha mengasihani. Tuan-tuan, kita dah terang dah, yang mendapatkan kasih sayang, yang mendapatkan rahmat adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lah, maka manusia ni dielakkan daripada segala keburukan. Tuan-tuan, dengan rahmat inilah manusia dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itu kita nak kena jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ihfazillah,
hendaklah kamu jaga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana kita nak jaga Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada penjagaan daripada manusia? Tuan-tuan, tidak sama sekali. Maka ulama hadis dia huraikan hadis ni. Macam mana kita jaga Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah dengan kita menjaga setiap daripada apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang jaga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dia kata Allah Subhanahu wa taala bila mana dia menjaga manusia, maka tuan-tuan, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala ni dia jaga manusia ni dengan cara lagu mana? Allah Taala jaga dekat dia segala hal-hal keduniaan dia. Itu yang pertama. Segala hal keduniaan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni natijah, ni hasil orang yang bila mana dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna kita jaga Allah apa dia? Kita jaga setiap yang diperintah oleh Allah, meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, yahfazka, pada masa itu Allah Subhanahu wa taala juga turut akan menjaga kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, ulama kata apa? Allah Taala jaga dia perihal dunia dia, dan juga Allah akan jaga segala perkara akhirat dia. Tuan-tuan, maka kerana itu disebutkan di dalam kitab Bahjatul Wasail. Kitab ni adalah syarah kepada kitab Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia kata apa? Satu orang yang bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan dekat dia, dan dia nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah akan membangkitkan daripada dalam hati dia riang yang begitu kuat untuk dia taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian pembalasan bagi orang yang dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala dah jaga kita, tuan-tuan, bila Allah dah rahmati kita, ni yang kita cerita, bila Allah dah rahmat dekat kita, tuan-tuan, maka kita akan terelak daripada segala mara bahaya, kita terelak daripada segala bala dan juga benda-benda yang tak diingini berlaku ke atas kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, wa may yattaqillah. Tuan-tuan, yang ni adalah ayat syarat. Siapa-siapa yang bertakwa dengan Allah, tuan-tuan tengok, orang yang dia diberikan syarat, dia akan mendapatkan hasil bila mana dia taat dengan persyaratan tersebut. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka dia diberikan jalan keluar daripada segala permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi nak boleh keluar daripada masalah, nak boleh dapat pertolongan daripada Allah, dia nak kena penuhi dulu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitulah dia kena jaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, tuan-tuan, pada ayat yang ketiga secara ringkas ulangan dia, Allah Subhanahu wa taala itu dia Maha Pemurah, lagi dia Maha Mengasihani. Dan kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala kata Maliki Yaumiddin.
Artinya yang mempunyai, yakni yang berkuasa. Dan tuan berkuasa pada apa ni? Ad-din, iaitulah pada hari pembalasan. Dan ini pada ayat yang keempat. Dan tuan maka dia kata dekat sini. Yang pertama artinya memiliki, mempunyai hari pembalasan itu. Tidak seorang jua pun yang berhak akan tentang hari itu. Pada hari apa? Iaitulah hari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, hari pembalasan ni dia punya tempoh dia lambat lagi. Dan tuan, kerana tempoh yang lambat lagi itulah manusia dia lalai. Manusia dia ghaflah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab tu kalau kita tengok dari segi kalimat, dunia, maksud dunia apa dia? Musta'jil. Dia adalah benda yang segera. Dan ni dunia yang kita sebut dunia ni, dia adalah musta'jil. Dia adalah benda yang segera. Contoh, satu orang yang dia bekerja, bila sampai 21 hari bulan, sampailah 30 hari bulan, tu dia cukup seronok. Pasal apa? Dia jolok dekat bank tu, dia tekan berapa amount yang ada tu boleh keluar. Nampak dia punya hasil dah selama sebulan dia duk bekerja, selama sebulan dia duk usaha, tu dia 2,200 sebulan. Dia jolok bank dia keluar tu 2,200. Hak tu dia punya usaha dia selama sebulan. Dan tuan, bila mana dia bekerja, maka masa tu dia dapat upah pada masa tu juga. Dan tuan nak cerita, benda dunia ni benda yang kita boleh rasa dengan segera. Benda yang boleh kita dapatkan dengan segera. Tak kira lah, walaupun 2 tahun, walaupun 3 tahun, baru kita boleh dengan benda tu. Tapi dapat kat kita. Dan tuan, yang ni dinamakan sebagai dunia. Iaitulah musta'jil. Benda yang segera boleh kita dapat. Dan tuan, tapi akhirat, nama pun akhirat. Dan tuan, akhirat ni senang untuk kita faham. Dia asal daripada perkataan akhir. Dan tuan, akhir ni apa dia? Benda hak yang kemudian. Dan tuan, hak ni lah yang membuatkan manusia lalai dengan Allah. Dan tuan, tapi kita kena faham satu hakikat. Kenapa pembalasan ni dia diakhirkan, dia dikemudiankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan kematian dan dijadikan kehidupan. Tujuannya adalah kerana nak uji kamu. Siapa dia yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata siapa yang paling baik amalan dia, bukan yang paling banyak amalan. Allah Ta'ala kata yang paling baik amalan dia, bukan yang paling banyak amalan dia. Dan kerana tu, seorang sahabat dia tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, ayyu amalin, sahabat tanya, ayyu amalin ahabba ila Allah wa rasulih. Apa dia amalan, wahai Aisyah, yang paling disayangi, yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya? Ini ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan Sayyidatina Aisyah ni, dia duduk dengan Nabi SAW masa tu umur dia muda lagi. Tuan-tuan, jangan sebut budak, dia muda lagi. Ni golongan-golongan apa ni, liberal, orientalis dan yang seumpama dan seangkatan dengan dia. Semua duk kata apa? Nabi ni teruk nafsu dia. Dengan budak pun bernafsu juga. Ada riang dengan budak. Dan siapa kata budak? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahaya.
Nabi SAW nikah dengan Aisyah sebelum daripada umur 9 tahun. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW bersama. Dia bersama dengan Aisyah ni ketika mana Aisyah dah sampai ketika dia berumur 9 tahun. Tuan-tuan, 9 tahun ni budak-budak. Ya, kalau tempat kita budak-budak lagi. No. Tuan-tuan, tapi tidak bagi orang yang hidup di negara Arab. No, tidak bagi orang yang hidup di negara Arab. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh, antaranya yang disebut dalam kitab Majmu' dan ada juga di dalam kitab Al-Muhadzab ada. Tuan-tuan, yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan macam mana Imam Syafi'i dia berjumpa dengan satu orang nenek. Dia jumpa dengan satu orang nenek yang dia telah pun mempunyai cucu. Tuan-tuan, kira-kira orang yang ada cucu ni tua lah. Kira-kira tua lah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Aku pernah berjumpa dengan satu orang perempuan yang dia ni dah ada cucu dah. Tapi umur dia baru sahaja 21 tahun. Oh dia, baru umur 21 tahun. Oh, nenek lagu ni bahaya. Umur baru 21 tahun. Masya Allah. Tempat kita tak ada 21 tahun ni kira anak darah sunti lagi. Anak darah lagi. Tapi Imam Syafi'i kata aku pernah jumpa. Pasal apa Imam Syafi'i jumpa dengan orang macam ni? Tentu kerana Imam Syafi'i dia nak pecahkan permasalahan berkenaan dengan haid. Tuan-tuan, permasalahan haid dia adalah permasalahan istiqra' wal bahath. Dia adalah berkenaan dengan pengkajian. Tuan-tuan nak kaji ni berapa lama darah haid, kemudian darah haid ni pula dalam waktu-waktu dia ada warna-warna dia yang tersendiri. Tuan-tuan, maka Imam Syafi'i nak kaji benda ni. Maka Imam Syafi'i kata, bila mana aku duk kaji berkenaan dengan haid ni, aku pernah jumpa dengan satu orang perempuan yang mana dia ada cucu dah, tapi umur dia baru 21 tahun. Dan maknanya apa? Dia menikah umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Kemudian dia dapat anak terus. Bila dia dapat anak, anak dia pula bila umur dia dah sampai balik umur 9 tahun, kemudian dia pun menikah pula. Menikah dapat anak, maka dia boleh cucu. Masa tu umur dia berapa? 21 tahun. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan, kerana tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha kata, kami ni orang-orang perempuan yang hidup pada hari Nabi SAW. Maknanya yang hidup pada zaman Nabi SAW. Kami, kata Aisyah, bila dah sampai umur 9 tahun, kami telah pun menjadi seorang wanita yang sempurna, kata Aisyah. Mereka tu orang Arab. Sebab tu kita tengok sampai lah. Orang Arab ni kita tengok apa ni dengan jambang dia, dengan janggut dia. Tapi bila tanya, bila tanya umur hang berapa? Umur baru 21 dia. Tapi dia punya poster dia punya tubuh badan ni macam umur orang dah 40 lebih lah. Tuan-tuan, saya ada kawan seorang di Yaman, nama dia apa ni, Alwi, daripada Inat di Hadramaut. Tuan-tuan, tubuh badan dia punya besar. Kalau tuan-tuan tengok pun kata umur dia ni perasan 40 perasan umur 40. Tuan-tuan, tapi umur dia baru berapa? Baru 25 tahun. Kita ni umur nak dekat 40 dah. Meniti lagi 2-3 tahun nak 40 dah. Tuan-tuan, badan halusnya. Ada orang kata, Masya Allah Ustaz, awet muda. Masya Allah. Tuan-tuan, dia nampak dah tua dah. Tuan-tuan, ulama kata, beza. Orang yang hidup dengan di padang pasirnya, orang yang dah biasa dah dengan pergunungannya, ni orang Arab. Sebab itu dalam kesusastraan Arab, dia cerita macam mana orang yang duduk dekat padang pasir ni, dia punya pemikiran dia jauh lebih panjang daripada orang yang duduk dalam bandar ni. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana ulama sastra menyatakan
Orang yang duduk dekat padang pasir ni kerana dia tengok benda-benda hak yang jauh-jauh. Dia fikir benda apa yang ada kat ujung sana. Tuan-tuan, tapi orang yang duduk kat dalam badak ni dia dekat dengan bangunan. Fikiran dia setakat dekat tu. Tuan-tuan, hak ni hak yang disebut oleh ulama-ulama di dalam sastra Arab itu sendiri. Tuan-tuan, maka Aisyah ni dia duduk dengan Nabi SAW daripada umur dia fresh lagi, muda lagi. Tuan-tuan, orang muda ni bila mana dia belajar, getah dia masih lagi kuat, gam dia masih lagi kuat. Tuan-tuan, kerana tu Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia juga termasuk di antara orang yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya dengan Aisyah, "Ya Aisyah, ayyu amalin ahabba ila Allah wa rasulih?" Apa dia amalan yang sangat dikasih oleh Allah dan Rasulnya? Tuan-tuan, jawab Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan, ni kita kena faham, no? Sebab tu Allah Ta'ala kata dijadikan mati dan kehidupan nak uji kamu. Nak uji apa? Yang paling baik amalan pada Allah, bukan yang paling banyak amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan ayat ni dikuatkan lagi dengan apa yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan tuan sahabat tanya, apa dia amalan yang paling dikasih oleh Allah dan juga Rasul dia? Jawab Sayyidatina Aisyah, ad-daimu, iaitulah amalan yang berterusan walau kana qalila. Walaupun amalan tu dia dibuat dalam kuantiti, dalam jumlah yang sedikit, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, walaupun sikit tapi dia buat tu berterusan. Tuan-tuan, itu adalah amalan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita buatlah amalan tersebut. Pasal apa? Untuk kita menghadapi hari ini. Maliki yaumiddin, maka Allah lah yang memiliki. Apa yang dia miliki? Yaumiddin, iaitulah hari pembalasan. Tuan-tuan, hari pembalasan ni dia adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tafsir ni kata, tidak seorang pun yang berhak tentang pada hari itu. Tuan-tuan, maknanya apa? Pada hari pembalasan yang ada hanya sekadar pembalasan. Tidak ada lagi dah negotiate. Tak ada lagi dah nak minta korang ke, nak minta hidup balik semula ke, tak ada dah. Bila mana dia dah pun berdiri pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan, no? Dalam surah Sajadah yang dibacakan oleh tu imam kita pagi tadi pun ada, no? Bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya golongan yang bila dia tengok sahaja pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nanti pada hari akhirat besok manusia, kata ulama, yang zuruna ilal haqiqah. Manusia dia akan tengok hakikat, dia akan tengok benda sebenar daripada apa yang dia duk dengar di atas dunia dulu. Tuan-tuan, dulu atas dunia dia dengar pahala, dia dengar dosa, dia duk dengar syurga, dia duk dengar neraka, dia duk dengar apa ni azab, dia duk dengar apa ni syurga dan sebagainya. Tuan-tuan, dia hanya setakat dengar tapi dia tak nampak benda tu. Tuan-tuan, ni juga faktor kenapa manusia dia lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak mau bagi lalai dengan Allah ni. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia suruh kita ni apa pun nak buat dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia dia rasa tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok nak makan Nabi ajak baca doa dulu. Tuan-tuan, nanti dah habis makan dah, maka dia kena baca doa lepas makan. Tuan-tuan, dia nak masuk bilik ayak ada doa dia. Tuan-tuan, dia keluar daripada bilik ayak ada doa dia. Tuan-tuan, dia nak tidur saat lagi malam ni pun dia kena baca doa juga. Tuan-tuan, banyak zikir-zikir
yang warid, yang datang daripada Nabi SAW. Tujuan dia, semua amalan yang kita buat ni nak suruh manusia ni ada rasa wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tak ada semayang 5 waktu tak tahu. No. Tuan-tuan, kalau tak ada lah zikir-zikir yang datang daripada Nabi, tuan-tuan tak tahulah. Agak-agak kita ingat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan berapa ramai orang yang tak bersyukur dengan Allah kerana dia tak perasan dia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia protes Allah pasal apa? Kerana tak ada duit misalnya. Tuan-tuan, tapi dia tak perasan dia diberikan kesihatan yang elok oleh Allah. Tuan-tuan, dia tak perasan dia diberikan ketenangan oleh Allah. Dia diberikan dengan nikmat-nikmat yang lain. Cuma duit tu dia tak diberikan oleh Allah. Sebab tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak berikan sesuatu kepada manusia mengikut pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita tengok Qarun. Tuan-tuan, Qarun ni bila mana dia miskin, alhamdulillah, dia boleh munajat dengan Allah, dia masih lagi boleh makan. Tuan-tuan, dia masih lagi boleh kerja, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi bila mana dia dah jadi kaya dah, dia diberikan dengan kekayaan. Akhirnya dengan kekayaan tu dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang banyak membuatkan dia tak lagi taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian hari pembalasan tadi kita sebut. Tuan-tuan, hari pembalasan tidak ada orang yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang bila dia dah berdiri dah pada hari pembalasan ni, dan hari pembalasan, tuan-tuan, manusia dia akan tengok hakikat semua yang dia dengar di atas dunia dulu, azabnya dengan nikmatnya. Nanti pada hari pembalasan dia akan tengok semua tu. Tuan-tuan, sebab tu Nabi pernah gelak sekali. Ada beberapa cerita yang Nabi gelak ni sampai Nabi nampak gigi. Tuan-tuan, Nabi ni kalau dia gelak sampai nampak gigi, tuan-tuan, nak tunjuk kata benda tu memang benda yang menggelikan hati Nabi SAW. Cuma tuan-tuan, Nabi SAW ni bila dia gelak dia tak lagu kita. Kita kalau dah gelak, tuan-tuan, 1 kilometer pun dengar lagi. No? Punya kuat suara kita. Tuan-tuan, Nabi SAW, cara Nabi gelak ada 2 cara. Yang pertama, Nabi senyum. Ini kebanyakan yang Nabi gelak dan Nabi senyum. Kemudian kalau Nabi nak gelap besar, nampak dia punya gigi dia, tapi Nabi tak pernah mengeluarkan suara ketika mana Nabi gelap. Tuan-tuan boleh bayang tengok. No? Nabi gelap ni tak keluar suara. No? Kita gelap tu dah. No? Maka demikian gelaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada Nabi gelap cerita ni. Nah, bila mana ada orang yang kena zalim atas dunia ni, dia cukup marah dengan orang yang kena zalim ni. Nabi cerita benar ni, tuan-tuan. Nabi cerita dengan sahabat. Tuan-tuan, ada orang yang kena zalim atas dunia ni, orang mak ambil hak dia. Tuan-tuan, dia pun marah, dia dendam dengan orang ni. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, nanti 2 orang ni dia akan diadili oleh Allah. Lalu orang yang mazlum, orang yang kena zalim ni, dia minta pengadilan daripada Allah. Ya Allah, dulu atas dunia dia buat zalim dekat aku minta supaya dia ni dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Dan aku minta lah, kalau hari ni aku ada dosa, biar dia tanggung. Tuan-tuan, orang yang kena zalim ni, dia boleh minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nanti orang yang menzalimi diri dia tanggung apa-apa yang dia buat zalim kepada orang tersebut. Dan sebab tu jangan buat zalim dekat orang, bahaya. No. Dia boleh minta nanti claim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benarkan perkara tu, kata Nabi SAW. Allah benarkan untuk dia. Tuan-tuan, maka Allah pun bawa orang yang kena zalim ni, Allah nak hiburkan dia. Dulu atas dunia dia selalu kena zalim dengan orang. Tuan-tuan, pada hari ini Allah izinkan untuk dia minta apa sahaja dengan Allah.
Tuan-tuan, Allah nak hiburkan dia, Allah bawa dia kat satu tempat. Dekat alam akhirah sana. Tuan-tuan, dia pergi kat satu tempat, maka Allah buka pintu tu. Bila Allah Ta'ala buka pintu tu, dia pun terkesima. Dia pun takjub. Dia duk berasa sangat kagum dengan tempat ni. Tempat tu bangunannya tinggi-tinggi, kata Nabi SAW. Tempat itu sangat cantik. Tempat itu sangat tenang. Sehinggalah orang yang kena zalim atas dunia dulu ni, dia duk berasa, kalaulah aku boleh masuk dekat tempat ni, alangkah eloknya. Tuan-tuan, dia tengok tu, ya Allah, kalau boleh masuk sini, boleh duduk sini. Tuan-tuan, dia orang yang kena zalim boleh minta apa dengan Allah? Lalu dia minta dengan Allah. Tuan-tuan, dia minta dengan Allah. Ya Allah, boleh tak kalau aku nak minta supaya akulah penghuni tempat ni? Allah Ta'ala kata satu tempat ni hang tak boleh masuk. Tempat ni hang tak boleh masuk. Maka orang ditanya, kenapa ya Allah? Maka jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat ni aku sediakan untuk orang yang kena zalim, tetapi dia memaafkan orang yang menzalimi diri dia. Tuan-tuan, nak maafkan orang yang buat zalim kat kita ni payah dan sukar. Berat untuk kita maafkan orang yang zalim kepada diri kita. Kejahatan yang dia buat tu kita akan kenang sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kata apa? Tempat ni untuk orang yang dia kena zalim, lalu dia memaafkan orang yang menzalimi diri dia. Tuan-tuan, dia tak fikir lagi dah 1 saat, 2 saat, tak ada dah. Dia tak fikir dah. Tuan-tuan, tak apa lah. Aku maafkan orang yang zalimkan diri aku. Tak saat ni, tadi aku minta dengan kau supaya dia tanggung semua. Ya Allah, yang tu batai. Declare yang tu batai, ya Allah. Aku tak nak Allah. Itu kita ilgha'. Yang tu kita abaikan sahaja. Tuan-tuan, dia minta sampai tara tu. Yang ni kita abaikan sahaja. Tuan-tuan, dia maafkan orang ni. Sedangkan atas dunia dulu, Allah punya doa ni berlumuh ayat dia. Ya Allah, turunkan bala atas dia. Ya Allah, turunkanlah keburukan atas dia. Tuan-tuan, tapi bila manusia tengok hakikat nanti macam mana pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kena zalim pun sanggup untuk memaafkan orang yang menzalimi diri dia. Kenapa? Dia melihat akan segala hakikat nanti pada hari pembalasan. Sebab tu Allah Ta'ala cerita, nanti orang yang berdiri pada hari pembalasan, tuan-tuan kena ingat, tafsir ayat ni apa dia? Allah yang memiliki hari pembalasan, orang lain tak berhak lagi dah. Tuan-tuan, atas dunia, dengan kekuasaan yang kita ada, kita boleh buat apa yang kita nak. Tuan-tuan, dengan duit yang kita ada, kita boleh beli apa yang kita nak beli. Tuan-tuan, tapi pada hari akhirat ni, ulama tafsir kata apa? Tak ada orang pun yang berhak pada hari pembalasan kecuali Allah. Dan Allah kata dah, hari pembalasan ni al-jaza, dia hanya sekadar balasan, tak ada lagi amalan pada Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami semula atas dunia. Ni kita baca tadi dan surah sajadah. Farji'na, ya Allah, balikkanlah kami. Tuan-tuan, dia nak balik semula atas dunia pasal apa? Na'mal salihah, kami nak beramal saleh dengan Allah. Pasal apa nak beramal saleh? Inna muqinun, hari ni kami tengok dah neraka, kami tengok dah syurga, maka kami yakin dengan apa yang dijanjikan kepada engkau ya Allah. Tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata kepada orang yang minta macam ni, Allah kata dekat dia, hazihi kalimatun qailuha, ini kalimat yang boleh kamu kata, tapi aku tak akan tunaikan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kenapa? Kerana pada hari itu maliki yaumiddin, hari pembalasan tu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi atas dunia ni, tuan-tuan, besar mana pun dosa yang dilakukan oleh manusia ni, selagi mana kita hidup ni, hatta orang musyrik. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata, orang yang telah syirik dengan Allah, tuan-tuan, syirik ni apa dia? Dia menyengutukan Allah, dia mengambil Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, orang yang syirik dengan Allah,
Bila mana dia kembali kepada fitrahnya. Tuan-tuan, maknanya dia masuk Islam. Dia bersyahadah. Tuan-tuan, pada masa itu dia seperti baru sahaja dilahirkan daripada perut ibu dia. Sedangkan sebelum ni dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi di akhirat besok, walaupun dia ada iman dengan Allah, kerana dia langgar segala titah perintah Allah, dia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, orang yang masih lagi ada iman, dia tetap mempunyai peluang yang cerah untuk dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan pada ayat yang keempat ini. Malik yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan tersebut. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله أعلم.